Berkat kuasa serta-merta, pesakit di hospital kerajaan boleh terima pelawat dan penjaga. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Isni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Berkuat kuasa serta-merta, penjaga dan pelawat dibenar melawat pesakit di semua kemudahan kesihatan Kementerian Kesihatan. Kelonggaran bagaimanapun tertakluk kepada beberapa kategori pesakit. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dalam sidang media perkembangan COVID-19 di Putrajaya berkata kemudahan itu dilaksana selepas mengambil kira rintihan rakyat mengenai dasar lawatan bagi penjaga dan pelawat di hospital. Antara permintaan paling tinggi diterima melibatkan pesakit yang mengidapi penyakit kritikal dan memerlukan penjagaan, pesakit tenat, kurang upaya, warga emas, individu yang memerlukan bantuan komunikasi, pesakit kanak-kanak dan ibu dalam proses bersalin. Dalam sidang media itu, Khairy memaklumkan tiada kematian yang dikaitkan secara langsung dengan vaksin termasuk penerima dos penggalak setakat ini. Katanya kerajaan akan telus dan akan memaklumkan kepada rakyat sekiranya terdapat kes kematian disebabkan vaksin atau dos penggalak COVID-19. Beliau berkata ia disahkan 3 jawatankuasa iaitu Jawatankuasa Pharmacovigilance Khas Vaksin COVID-19, Jawatankuasa Induk Bantuan Khas Keuangan Kesan Mudarat Vaksin COVID-19 dan Jawatankuasa Teknikal Perubatan. Apa-apa kes pun kita akan buat siasatan yang terperinci, iaitu forensik, siasatan postmortem yang teliti sebelum satu ketetapan dapat dibuat. Jadi buat masa ni kita masih lagi berpendirian bahawa buat masa ini tidak ada kematian yang disebabkan secara langsung daripada vaksin. Dalam pandangan pertimbangan pakar yang menasihati CITF, mereka kata faedah ataupun benefit daripada menerima dos penggalak jauh lebih besar daripada risiko. Pada sidang media berkenaan, beliau turut berkongsi laporan bedah siasat kematian Ketua Penolong Pengarah Kanan Ibu Pejabat KKM Dr. Chai Koh Miao yang sebelum ini dikaitkan dengan pengambilan vaksin. Katanya laporan bedah siasat itu menyatakan sebab kematian mendiang Dr. Chai disebabkan penyakit jantung koronari. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan mempergiat pemantauan di lapangan ekoran menerima banyak aduan berhubung kelonggaran prosedur operasi standard SOP di premis perniagaan. Premis perniagaan. Saya dapat laporan bahawa banyak premis perniagaan sudah tidak lagi semak status vaksinasi pelanggan mereka. Saya telah mengarahkan bahagian kekuasaan KKM untuk membuat semakan kepada premis-premis perniagaan ini dan untuk keluarkan kompaun kepada premis-premis yang tidak membuat semakan kepada status vaksinasi ataupun yang tidak mematuhi kepada SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dalam sidang media itu, Khairy menyatakan hampir semua negeri kecuali Perlis, Sabah dan Sarawak merekodkan peningkatan kes COVID-19 selepas kebenaran merentas negeri bermula 11 Oktober lalu. 6 negeri, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Terengganu, Kelantan dan Labuan menunjukkan kadar pengisian katil bukan unit rawatan rapi ICU melebihi 50%. Bagi pesakit COVID-19 kategori 3 hingga 5, bilangan pesakit dalam kalangan kumpulan umur 40 tahun ke atas menunjukkan peningkatan. Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 tidak sesuai diadakan dalam tempoh terdekat. Menurut Khairy, ini berikutan situasi penularan kes COVID-19 masih membimbangkan selain berdepan peningkatan kadar kemasukan ke hospital serta kemunculan varian baharu dalam negara.
Saya rasa kalau diadakan pilihan raya umum pada waktu ini sangat-sangat tidak bertanggungjawab. Saya telah bincang perkara ini dengan pakar-pakar mengatasi ketua pengarah. Pandangan KKM adalah pilihan raya umum yang sebenarnya boleh dielakkan. Macam pilihan raya negeri Sarawak tak boleh dielakkan dah tamat tempoh. Pilihan raya negeri Melaka tak dapat dielakkan sebab dibubarkan DUN. Pada sidang media sama, Khairy mengumumkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN HEP dan KKM akan mengumumkan harga siling bagi vaksin Sinovac pada minggu hadapan. Kerajaan meningkatkan fokus untuk memperluas pembukaan laluan perjalanan lengkap vaksin VTL antara negara-negara jiran buat masa ini. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata penemuan varian baru di beberapa negara turut diambil kira menerusi skim VTL dalam mempertingkatkan langkah pencegahan dan kawalan sempadan negara. Ya, kita fokus kepada jiran-jiran kita sambil Yang Berhormat Khairy telah pun membuat pengumuman yang sangat penting tadi berkaitan dengan penemuan varian baru dan kita telah pun menasihatkan malawakil kita di negara-negara yang berkaitan untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Terbaru, KKM mengenakan sekatan perjalanan ke 7 negara, Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia dan Zimbabwe. Ia berikutan 3 negara melaporkan kes berkaitan varian baharu B11529. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali mengumumkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang menyaksikan kombinasi muka lama dan baharu termasuk pertukaran portfolio, dan menurut senarai yang diperkenan yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rostam, Datuk Seri Sulaiman dilantik memegang portfolio perancang ekonomi, keuangan, pembangunan tanah, agensi berkaitan kerajaan GLC dan hal ehwal agama. Datuk Muhammad Jalani Khamis kekal memegang portfolio pelancongan, warisan dan kebudayaan, manakala Datuk Rahmat Mariman yang sebelum ini Esko Kesihatan dan Anti Dadah dilantik Esko Kejeraya, Pengangkutan Kemudahan Awam, Infrastruktur dan Pengurusan Banjir. Sementara itu, 8 muka baharu dilantik sebagai Exco Kerajaan Negeri, termasuk Datuk Seri Abdul Rauf Yusof yang sebelum ini merupakan Speaker DUN Melaka yang dilantik sebagai Exco Perindustrian, Pelaburan dan Pembangunan Usahawan. Jadi Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri kali ini mengandungi gabungan wakil-wakil dari Parti UMNO, MCA dan juga MIC bagi membentuk sebuah kerajaan negeri yang sudah pasti melambangkan perpaduan dan kerjasama antara semua kaum yang terdapat di dalam negeri Melaka. Majlis Angkat Sumpah Exco Melaka berlangsung petang tadi di Seri Negeri. Barisan Exco Negeri Melaka yang baru dilantik tekad melaksanakan amanah baru mereka dengan penuh tanggungjawab bagi mencapai sasaran strategi portfolio masing-masing. Manifesto saya sendiri, saya ada mengatakan yang itu kalau boleh saya cuba nak mewujudkan satu klinik wanita khas wanita dan kanak-kanak, di mana di situ saya akan menekankan itu salah satu manifesto saya dan saya akan memperkuatkan dan nak saya menjadikan itu sebagai satu keutamaan dalam hidup saya ni dalam menjalankan tugas ini, insya-Allah. Saya setuju, ia adalah satu portfolio yang bagi saya bukan mudah dan amat berat sekali, tetapi demi tanggungjawab kita akan memikul dan kita mentarget Melaka akan menjadi antara negeri yang pertama akan beralih ke fasa endemik. Bagi Datuk Muhammad Jalani Khamis yang dilantik semula memegang portfolio Exco Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan, Exco Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan merupakan satu tanggungjawab bagi memastikan sektor pelancongan Melaka kembali pulih. Saya diberi portfolio yang sama kerana tanggungjawab untuk revitalize ataupun untuk membangkitkan semula industri pelancongan ini. Mungkin bukan satu tugas yang mudah, kerana itu Yang Amat Berhormat telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk cuba merevitalizekan the whole industry. Mudah-mudahan insya-Allah taala pelancongan Melaka akan bangkit semula, insya-Allah.
Mereka ditemui selepas istiadat angkat sumpah jawatan dan tak setia serta sumpah simpan rahsia ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka. Siapa pengganti Datuk Muhammad Rafiq Naizal Mohidin sebagai pengerusi Perikatan Nasional Melaka hanya akan ditentukan kepimpinan tertinggi parti. Demikian penjelasan Timbalan pengerusinya Dr. Muhammad Yazil Yaakob. Tapi saya percaya mungkin dalam waktu terdekat Tan Sri akan buat keputusan lah. Jadi saya serahkan segalanya kepada Tan Sri, pihak entiti semua untuk buat keputusan siapa yang harus sebagai Ketua Badan Pembinaan Negeri Bersatu yang baru lah, dan juga pengerusi Perikatan Nasional Melaka yang baru. Dalam pada itu, beliau yang juga Adun Bemban berkata walaupun tidak berada di bawah Kerajaan Negeri Melaka, beliau akan tetap menjalankan tugas untuk memastikan kebajikan rakyat di kawasannya terbela. Bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menzahirkan kebimbangan terhadap situasi di Myanmar dan berharap negara itu kembali kepada demokrasi dalam masa terdekat. Beliau berkata Malaysia tetap komited untuk menyokong usaha Duta Khas ASEAN demi mencari penyelesaian secara aman di negara itu. We are also hopeful that the current situation will not escalate further. This will have an adverse impact on the repatriation of displaced Rohingya to Myanmar. Based on humanitarian grounds, Malaysia continues to render assistance and protection to the Rohingya in Malaysia. Perdana Menteri berucap pada penutup sidang kemuncak ASEAN Eropah ke-13 ASEM 13. Beliau pada masa sama menegaskan komitmen Malaysia terhadap proses ASEM menangani isu serantau dan antarabangsa. Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan sebanyak RM2.34 bilion bagi perbelanjaan tahun 2022. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata daripada jumlah itu, sebanyak RM1.2 bilion atau 52% diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus, manakala RM1.1 bilion atau 48% bagi perbelanjaan pembangunan. Jelasnya untuk tahun hadapan kerajaan negeri turut menganggarkan kutipan hasil berjumlah RM2.05 bilion. Bagi tahun 2022, kerajaan negeri menganggarkan hasil yang boleh dikutip berjumlah RM2 bilion 50 juta. Antara penyumbang utama kepada hasil negeri di tahun 2022 adalah premium tanah, iaitu sebanyak RM906.33 juta bersamaan dengan 44.21% daripada anggaran hasil keseluruhannya. Penyumbang kedua terbesar adalah hasil cukai tanah iaitu sebanyak RM549.30 juta, manakala penyumbang ketiga terbesar adalah daripada pemberian persekutuan iaitu RM189.81 juta. Beliau berkata demikian ketika membentangkan Belanjawan Selangor 2022 di Dewan Undangan Negeri Dun Selangor. Baik, usaha menangani keganasan terhadap wanita terus menjadi fokus Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Menurut Timbalan Menterinya Datuk Siti Zailah Yusof, pihak kementerian komited berkolaborasi dengan Jabatan Agama Negeri-Negeri bagi mengatasi perkara berkenaan. Jelas Datuk Siti Zailah, 2 buah masjid sudah dipilih bagi permulaan kepada usaha tersebut. Ia melibatkan Masjid Gofran di Taman Tun Dr. Ismail dan Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kita akan membuat kerjasama dengan pihak Masjid Agama Islam supaya masjid, pihak agamawan juga memainkan peranan untuk mendidik masyarakat dan menyedarkan masyarakat bagaimana isu keganasan ini adalah tanggungjawab bersama kita.
Statistik Polis Diraja Malaysia PDRM memperlihatkan 6,443 kes keganasan rumah tangga dilaporkan sepanjang tahun ini. Jumlah itu meningkat berbanding tahun lepas dengan 4,217 kes bagi tempoh sama. Golongan B40 disaran menggunakan sebaiknya skim peduli kesihatan Peka B40 yang disediakan kerajaan untuk menyaring kesihatan mereka. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation Sdn Bhd, Datuk Dr. Anas Alam Faizli, kesedaran orang ramai berhubung status kesihatan mereka masih rendah terutama untuk pesakit tidak berjangkit NCD. PKB40 is a good program that we help the population to understand their health condition and to be aware of how they can make some adjustment or changes to their lifestyle to ensure that they do not or reduce their NCD severity of the NCDs. Beliau berkata demikian dalam sesi taklimat bersama media di Ibu Negara. 60% pelajar disasarkan terbabit dalam bidang penyelidikan dan pembangunan inovasi, sains, kejuruteraan dan matematik STEM. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Dasar dan Kurikulum, Datuk Fakhruddin Ghazali, bagi memastikan sasaran ini tercapai, pembudayaan inovasi dan kreativiti akan terus dipergiat di kalangan pelajar menerusi pelbagai program dan aktiviti berteraskan sains, teknologi dan juga inovasi. Katanya penglibatan pelajar dalam bidang STEM berpotensi meningkatkan kemahiran praktikal pelajar dan memupuk kreativiti bagi menghasilkan projek inovasi. Dalam bidang STEM sebenarnya sudah lama disasarkan penyertaan pelajar kita ialah 60% pelajar kita dalam bidang STEM dan 40% dalam bidang yang lain. Jadi hasrat untuk capai 60% penglibatan pelajar dalam mata pelajaran yang ada sains, teknologi, engineering, matematik ni menjadi sasaran utama Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau berkata demikian pada program STEM Online Challenge Peringkat Kebangsaan 2021 di Port Dickson. Program STEM online ini mampu menarik minat pelajar menerokai bidang sains dan inovasi terutama dalam suasana norma baru pasca pandemik COVID-19. Sistem perparitan yang tidak sempurna serta projek pembangunan merupakan antara punca kampung Sungai Jai Mantin kerap dinaiki air sehingga menyebabkan banjir apabila hujan lebat. Dan menurut Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Kampung Sungai Jai, Zulkifli Abdullah, pihaknya telah membuat aduan kepada Jabatan Saliran dan Pengairan Negeri Sembilan berhubung perkara berkenaan. Telah buat laporan terus ke pejabat Jabatan Parit dan Saliran Seremban bercampur dengan Cik Helmi dan dia akan segeralah dia akan datang ke kampung saya itu untuk buat pemeriksaan dan seterusnya nak buat perbaikan lah. Dan laporan-laporan semua tu semua saya sudah salurkan ke pihak yang berkenaan. Beliau ditemui pada majlis penyerahan bantuan banjir oleh Ahli Parlimen Seremban Anthony Lok pada 27 keluarga terjejas dalam kejadian banjir 23 November lalu. Sementara itu, kebanyakan penduduk terjejas mendakwa keadaan banjir kali ini antara yang terburuk pernah berlaku. Yang mana kita nampak banjir selalu teruk pada kali ini sampai melimpah luah air dia. Jadi banyak kerosakan harta dan kebun-kebun pun banyak yang musnah. Sebab banjir ini tak pernah terjadi kan rumah saya kali ini. Itulah sebab mungkin hujan terlalu kuat. Lepas tu peparitan tak pun bagus kat kampung. Jadi saya harap pada pihak yang berwajib cubalah diperbesarkan anak-anak sungai itu dan peparitan yang lebih baguslah. Dalam masa 1 jam tu air naik cukup mendadak cepat dan hampir masuk dan sudah masuklah ke rumah saya, tapi masih barang-barang elektrik ni belum masih dapat diselamatkan lagi lah.
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM mengesan masih terdapat nelayan mengabaikan aspek keselamatan dengan tidak memakai jaket keselamatan ketika berada di laut. Pengarah Zon Maritim Kemaman, Komander Maritim Rashidul Hadi Abdul Rashid berkata perbuatan itu dikesan pihaknya ketika melakukan rondaan sekitar perairan Terengganu. Menurut Komander Maritim Rashidul Hadi, pihaknya telah melaksanakan kempen keselamatan kesedaran menangkap ikan di laut bertujuan mendidik nelayan khususnya nelayan bot-bot kecil dan tradisional. Apabila masuknya musim monsun Timur Laut ini, kita dapati nelayan-nelayan kita lebih banyaklah berada di darat dan tidak ke laut. Dan kita menggunakan kesempatan ini mendekati mereka dengan menganjurkan program-program untuk mendekati komuniti nelayan. Kita buat perjumpaan ataupun kita cuba buat ramah mesra dengan komuniti nelayan ini. Tambahnya, APMM turut menasihati nelayan agar tidak turun ke laut sekarang ekoran keadaan cuaca yang tidak mengizinkan ketika ini. Menurutnya, ombak besar dan ribut kencang boleh berlaku bila-bila masa pada musim tengkujuh yang dijangka berakhir Februari tahun hadapan. Persatuan Suri dan anggota wanita Perkhidmatan Awam Puspanita disaran menceburi bidang pendigitalan dalam perniagaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata aspek pendigitalan dapat membantu ahli dan komuniti setempat yang terkesan akibat COVID-19. Tan Sri Muhammad Zuki yang merupakan penasihat Puspanita menjelaskan pendigitalan adalah elemen penting bukan sahaja kepada mereka yang ingin memulakan perniagaan, bahkan untuk memulihkan perniagaan. Pendigitalan ini bukan sahaja ditekankan dalam sektor awam dan juga korporat, tetapi bahkan juga para usahawan dan peniaga mikro dan juga sederhana perlu mempunyai perubahan minda untuk berubah dan menerima pendigitalan dalam perniagaan supaya mampu menghadapi persaingan dan juga meningkatkan kecekapan dalam operasi perniagaan. Beliau terdahulu menghadiri majlis perasmian penutupan Karnival Jualan Barangan Tempatan Puspanita sempena Seminar Keusahawanan Keluarga Malaysia di Putrajaya. Sementara itu, Karnival Jualan Barangan Tempatan diadakan sempena dengan Seminar Keusahawanan Keluarga Malaysia yang disertai 160 peserta. Sekarang ni niaga cara online memang baiklah. Mana apa saja orang jual dalam online memang ada sambutan. Berpandukan pada keadaan masa sekarang, pandemik ni kan. Jadi kita orang susah nak keluar. Jadi kalau biar ada jual secara online, saya rasa lebih baguslah. Pendigitalan tu bagus untuk peniaga-peniaga sebab sekarang ni kita lebih kepada IT. Jadi baguslah untuk peniaga-peniaga untuk maju ke depan. Bertemakan barang baik, barang kita, Puspanita berjaya menganjurkan seminar keusahawanan dan karnival jualan secara serentak. Hasil kerja berpasukan yang diamalkan bersama oleh petugas berita RTM Kedah membolehkan mereka merangkul anugerah media Perkeso yang diadakan sempena sambutan Jubli Emas Perkeso baru-baru ini. RTM Kedah merangkul anugerah videografik terbaik yang dihasilkan jurukamera Muhammad Abdul Hadi Abdul Kadir. Majlis yang diadakan di Ibu Negara ini menyaksikan 9 kategori anugerah dipertaruhkan termasuk media elektronik, cetak dan digital bagi maklumat berkaitan Perkeso yang disiarkan bagi tempoh Jun hingga Oktober tahun ini. Abdul Hadi menerima wang tunai RM2,000, piala dan sijil penyertaan. Ini merupakan kerjaan bersama kita warga kerja di RTM dan kepada petugas-petugas di unit berita semasa RTM Kedah, terdiri daripada reporter, kameraman dan juga WE serta rakan-rakan lain. Ia merupakan hasil kerja teamwork di antara kita sehingga terhasilnya bahan berita yang kita menangi ini. Semoga ia menjadi pembakar semangat dan pendorong pada saya dan juga seluruh warga kerja RTM yang lain untuk terus menghasilkan karya-karya yang lebih berkualiti demi meningkatkan imej jabatan dan juga Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, insya-Allah.
Videografi tersebut dihasilkan menerusi liputan berita caruman SKSPS Pekeso sebulan sebelum kemalangan oleh wartawan Nur Hidayah Anwar. Ia bagi meningkatkan kesedaran awam mengenai pelbagai usaha dan inisiatif Pekeso dalam memberi pelindungan keselamatan sosial kepada keluarga Malaysia. Satu perhargaan buat kami lah, tim Bintang Ewas Semasa di Kedah yang jauh di utara menghasilkan bahan berita untuk menyediakan masyarakat tentang kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Pekeso. Majlis yang dianjurkan dengan kerjasama Malaysian Press Institute MPI ini sekaligus mengiktiraf hasil kerja pengamal media dari seluruh negara. Perjalanan wakil negara di Kejohanan Terbuka Indonesia berakhir di pusingan suku akhir. Keempat-empat pasangan yang bersaing terkandas di tangan lawan masing-masing dalam perlawanan yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Bali petang tadi. Misi balas dendam kekalahan di Indonesia Masters nampaknya tidak berjaya direalisasikan beregu lelaki negara Ong Yusin Teo Yi apabila sekali lagi tumpas kepada gandingan nombor 1 dunia Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernando Gideon 14-21, 21-14, 21-19. Walaupun pasangan ranking ke-12 dunia itu memulakan saingan dengan baik, mereka mula kehilangan rentak apabila Kevin Marcus tampil lebih agresif pada dua set berikutnya. I think we gave our best. Yeah, we gave them a good fight. You can see maybe we did it better than last meeting. Last week. Yeah. So we will we will work hard again and prepare for next week. Yeah. Sementara beregu campuran pula Chan Peng Sun Goh Liu Ying turut mengakhiri cabaran di suku akhir. Pemenang pingat perak Olimpik Rio 2016 itu menang selesa 21-15 di set pertama ke atas pasangan Korea Ko Sung Hyun, Yong Hai Won. Namun kesilapan yang mereka lakukan di atas gelanggang pada set kedua dan set ketiga memusnahkan impian untuk merangkul gelaran pertama dalam tempoh 2 tahun. Dalam satu lagi aksi beregu campuran negara, pasangan Tan Kian Meng Lai Peijing turut terkandas apabila ditumpaskan pasangan Thailand Dechapol Poranupro Sapsiri Teratanachai 21-10, 21-11. Aksi terakhir hari ini juga menyaksikan kekalahan beregu lelaki negara Nur Izzuddin Gozi Fei yang tewas kepada pasangan ranking ke-11 dunia Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty 21-19, 21-19. Meskipun sekali lagi gagal pada kejohanan kedua di Bali, pasangan beregu lelaki negara Ong Yusin Teo Yi serta dua pasangan beregu campuran negara bagaimanapun sudah mengesahkan slot kesaingan jelajah dunia akhir BWF selepas berjaya menduduki tangga 8 teratas carta jelajah dunia. Mereka mempunyai satu lagi peluang untuk membuktikan kemampuan mereka sebelum turun bersaing pada kejohanan yang lebih besar iaitu kejuaraan dunia Sepanyol 2021. Dan dengan ini kami juga mengakhiri liputan kami bagi kejohanan di Bali. Saya Tina Rama bersama juru kamera Muhammad Syukri dari Bali, Indonesia, Berita RTM. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua. Dan yang sahih di Berita RTM dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.